Di padang pasir, kita kembangkan pada pasir. Ketika nyawa roh sedang berada di kerongkong kerana kehausan yang melampau, ditawarkan antara segelas air dan dunia seluruhnya, kita pilih air barangkali. Dan itulah harga dunia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bayangkan gambar ini, tuan-tuan. Di tengah padang pasir yang panas, seorang telah sesat di situ. Tidak ada tempat berlindung. Nyawa berada di hujung kerongkong. Dan badan sudah habis air. Sekarang datang seorang membawa segelas air. Air segelas. Hanya segelas air. Tuan pilih antara dua. Segelas air ataupun dunia seluruhnya. Yang manakah pilihan kita agak-agak? Air. Ketika nyawa berada di hujung kerongkong, dan begitulah keadaan orang yang dalam hadis, kita sangat haus ketika nazak sakaratul maut. Di padang pasir, kita kembangkan pada pasir. Ketika nyawa roh sedang berada di kerongkong kerana kehausan yang melampau, ditawarkan antara segelas air dan dunia seluruhnya, kita pilih air barangkali. Dan itulah harga dunia. Segelas air. Sama ada sedar atau tidak, harga dunia segelas air. Dan Allah menceritakan airlah dalam surah Fatir, umpamanya ada surah lain juga. A'udzu minasyaitonir rajim. Alam ta'lamu Allah anzala minas samaa'i ma'an fakhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Dan apakah kita lihat Allah turunkan air daripada langit, dan dengan air itu Allah keluarkan daripadanya buah-buahan yang berbagai-bagai warna dan rasa. Ujiannya sama, kebunnya sama, yang keluar ialah rasa berbeza, warna berbeza. Apakah tidak ganjil? Ini sangat pelik, tuan-tuan. Kita tanam satu kebun kita, petani sama, baja sama, air sama, keluar buah berbagai rasa. Satu pokok itu berbagai rasa, berbagai warna. Allah suruh kita fikir. Apatah lagi di gunung. Allah mengatakan, wa minal jibali bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Gunung. Daripada gunung itu ada berbagai warna. Ada berbagai serata, ada berbagai lapisan, ada berbagai warna di gunung. Judadun bidun humrun, putih, merah, mukhtalifun alwanuha, dan berbagai-bagai warna. Gunung Allah sebut. Gharabi busud, dan yang sangat hitam pekat. Gunung ada warna, Allah kata. Dan ayat tafsir mentafsirkan berbagai-bagai. Dia katakan judadun itu turuk, jalan. Hari ini kita dapat saksikan apa yang Allah sebut itu ada gunung yang warna-warni. Rainbow. Ini di China, tuan-tuan yang melawat. Kalau nak lawat ke China untuk lihat Rainbow Mountains ini di Zhangye dan Zia, pergilah lihat ayat Allah sebut dalam surah Fatir ada di China. Tak ada siapa yang tahu. Baru jumpa aja gunung ini. Orang China mungkin tahu lama, tapi orang dunia baru tahu adanya gunung yang Allah sebut dalam surah Fatir. Namanya Rainbow Mountains in Zhangye, kalau Zhangye. Saya nak bagi tak lepas, tapi tak lepas. Sampai bulan September, dia kata kalau nak pergi boleh, apa cik. Tapi gunung tak nampak lah, sebab dia nampaknya kita boleh pergi hanya bulan Julai. Kalau bulan September tu kita tak pergi dah, sebab ada jalan sangat sukar untuk masuk ke sini. Tuan-tuan yang pergi lebih tahu dah saya. Mari kita lihat pokok ini. Ini ialah rekod dunia, pokok yang paling tinggi di dunia.
300 lebih meter tinggi dia. Untuk hidup, dia mesti ambil air daripada bawah. Akar dia ambil air naik ke pucuk pokok ini setinggi 300 meter lebih, 350 meter kata saya. Macam mana air boleh naik? Apakah kita fikir macam mana air boleh naik ke atas? 315 meter katakan. Banding dengan apartmen kita yang 10 tingkat. Nak naik air ke atas, hotel kita di Mekah tuan. Tawah, Mekah Tower atau umpamanya. Dia guna mesin sangat besar untuk pam air ke atas. Tanpa pam yang besar, tak sampai air ke atas. Tapi pokok ini bagaimana ke Allah ciptakan? Air boleh naik sampai ke atas. Mana bukti air sampai ke atas? Kalau tak ada air, dia mati. Tuan. Adanya hijau pucuk di atas, maksudnya air sampai di atas. Pernahkah kita fikir, bagaimanakah air boleh sampai ke atas? Inilah kita nak ajar pada pelajar kita. Tetapi yang pergi ajar di sekolah lain, yang dia ajar ialah teks yang ditulis di barat, yang berakhir dengan afala yu'minun. Inilah yang saya bercakap siang malam ketika saya di masjid dulu. Tak ada siapa nak dengar. Pagi ni saya cakap dengan tuan pula. Sebab orang lain tak nak dengar. Pegawai kementerian tak nak dengar saya cakap. Jadi tak nak dengar saya cakap tertua hari ni. Sepatutnya saya cakap 20 tahun lepas. Memang saya dah cakap apa. Inilah untuk kita berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin ulil albab. Dan dalam langit dan bumi serta siang dan malam terdapat tanda-tanda ulul albab. Dan yang kita nak bina adalah ulul albab. Tetapi sayang kita bina ialah pelajar yang split personality. Hanya untuk dapatkan ijazah semata-mata. Belajar hanya untuk makan gaji, itu saja. Lepas makan gaji, habis. Bila pencen, semua buku talak, buang. Tak ada guna dah. Rupa-rupanya dia belajar hanya untuk gaji. Lepas pencen, semua talak buku dia. Macam pelajar kita lah. Dia belajar untuk SPM. Lepas sudah SPM, dia buang semua nota dia. Tak guna punya. Ini sistem yang ada sekarang. Itulah kemudian tak dengar, tak seronok saya cakap. Hari ini saya cakap tuan. Tuan kena sabar pun nanti. Tak nak lagi ni. Mari kita tengok air. Air dan bumi yang kita duduk. Allah berikan air pada bumi kita. Di planet lain tuan-tuan yang turun ialah asid. Asid HCl. Asid ada klorik. Asid sulfik yang keluar. Mana ada kemungkinan untuk hidup? Yang turun di planet lain ialah asid. Tak ada oksigen. Ada yang ada, tapi tak ada, banyak tak ada. Yang kita lengkap segala-gala Allah berikan sini. Dan fiha tahyau wa fiha tamutun. Wa minha tukhrajun. Kamu akan tinggal di sini wahai Adam. Di mana? Bumi. Fiha tahyau wa fiha tamutun. Di sini kamu akan mati. Wa minha tukhrajun, dan di sini kamu akan dibangkitkan kembali. Nak cari planet lain kan tuan? Nak cari planet lain kan? Allah dah sebut fiha tahyau wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Kita cari planet lain kemari. Sedangkan Allah kata di sinilah tempat kamu tinggal. Di sinilah tempat kamu mati. Di sinilah tempat kamu akan dibangkit kembali. A'udzu minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di fahiyakal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna min hijarati lama yatbajir minhu an-nahar. Wa inna minha lama yashaku wa yakul minhu ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasatillah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqal azim. Kemudian hati orang Yahudi itu menjadi keras. Bahkan lebih keras. Kemudian hati kamu, yaitu orang Bani Israel,
Selepas itu, selepas peristiwa dengan Nabi Musa AS, fahya kal hijarah, dan dia seperti batu. Keras hati orang Israel ini, fahya kal hijarah, seperti batu. Au asyaddu qaswah. Au di sini maksudnya bal. Dalam tafsir, au bukan atau, maksudnya bahkan. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Hati orang Yahudi Allah sebut lebih keras daripada batu, tuan. Tak dapat nampak kebenaran langsung. Tutup segala-galanya. Kebanyakan. Sebab Allah mengatakan wa inna minal hijarati lama yatfajjuru minhu nahar. Sebab batu, sekeras-keras batu, ada air yang pecah keluar daripada batu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma', dan ada batu yang pecah, retak. Di celah-celah batu keluar air. Hati orang Yahudi keras lagi. Batu tak sekeras itu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan ada batu yang jatuh ke bawah disebabkan takutnya pada Allah. Bukan graviti. Jatuh batu ke bawah sebab bukan graviti, sebab takut pada Allah. Dipanggil sunnatullah. Tapi barat, bahkan di universiti, di college, di sekolah, kita ajar law of nature. Hilang Allah. Hukum tabi. Yang Allah sebut, law of God, sunnatullah. Dan kita nak suruh pelajar, kita beriman. Berakhlak bila habis mesti. Bila dapat sijil, nak suruh kita berakhlak. Sedangkan kita mengajar sunnatullah. Yang dia sebut ialah law of nature. Daripada hujung Rusia sampai ke hujung Eropah, semua love nature, termasuk di Indonesia. Kenapa tak boleh sebut sunnatullah? Wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lupa, tidak pernah lalai daripada apa yang kamu lakukan. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu